Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera tuan-tuan dan puan. Apa khabar semua? Tuan-tuan dan puan, saya tak nak buang masa lagi tuan-tuan puan. Kita target lebih kurang setengah jam je live. Saya tak nak sebab saya takut nanti orang tak tengok. Okey, lagi ringkas, lagi bagus. So tuan-tuan puan, hari ni tuan-tuan puan, kita nak bincangkan tentang berapa kali kita nak exercise dalam masa seminggu. So ni jadi perdebatan lah. Ada kata 5 kali dia bagus, ada kata 3 kali, ada kata tak payah langsung. Tuan-tuan puan, sebenarnya exercise ni penting juga untuk kita punya kecergasan tuan-tuan puan. Sebab kita janganlah fikir sangat nak turunkan berat badan. Kalau betul kan hanya nak turunkan berat badan, pemakanan nombor 1 tuan puan. Memang you kena jaga betul-betul bab pemakanan. Tapi tuan puan, senaman ni dia penting juga tuan puan. Okey, dia macam gini lah. Kalau orang tanya saya, okey, antara senaman dengan pemakanan mana paling penting, saya kena tanya balik dia orang, antara kepala dengan otak mana lagi penting. Kalau boleh jawab soalan ni, itulah jawapan. Baru saya boleh bagi jawapan mana yang penting. So maknanya kalau kepala dengan otak, kalau otak tak ada kepala tak penting kan? Tak boleh survive juga. So dua-dua mesti kena ada tuan puan. Okey. Cuma it depends dengan kita lah. Okey, sama ada kita ni ada masa yang banyak ke atau tidak ke, itu nanti saya akan huraikan sekejap lagi. So kita pergi terus tuan puan. Okey, jadi kita nak tanya tuan puan, saya nak fokuskan kepada mengenai ACSM dulu tuan puan. ACSM ni siapa? American College of Sport Medicine tuan puan. Okey, mereka ni dalam grup ACSM ni ada medical doctor, PhD, physician, fisioterapi ke, ramai orang-orang yang orang kata kebanyakannya dalam medical dan juga sport science. Okey, kat dalam American ACSM ni. So mereka ni dia mengeluarkan satu guideline tuan puan. Dia kata kita kena exercise lebih kurang 150 minit seminggu untuk latih kita punya jantung tuan puan. So dia cakap 150 minit of moderate intensity aerobic activity every week. So maksudnya dia nak bagikan kita punya jantung ni bagus. Okey. Dan tuan puan, lagi satu dia cakap 2 hingga 3 kali seminggu kena develop kekuatan. Okey. Dan juga flexibility otot. So tuan puan, kita kalau tengok cerita dekat ACSM punya guideline recommendation ni, so dia kata 150 minit seminggu lebih kurang kalau kita buat 30 minit satu hari cardio, so kita ada 5 hari tuan puan. Nampak So kalau kita buat 2 hingga 3 kali seminggu untuk latihan bebanan dan flexibility, so maknanya ada 2 kali atau 3 kali lah. So kalau kita combinekan, ada kemungkinan 30 minit tambah dengan 30 minit mungkin jadi 1 jam. Okey. Kalau katakan tak buat weight, mungkin boleh jadi setengah jam saja, hanya fokus pada cardio. Okey. So tuan puan, tak apa, ini just a guideline. Kalau you nak ikut, you ikut, bagusnya you ikut. Tapi tuan puan, back to reality tuan puan, adakah you mampu nak exercise sampai 5 kali seminggu? Ini isu utama dia tuan puan kan. Jadi tuan puan, tak ramai orang. Beberapa hari lepas bila saya berbual, saya ada macam saya, macam tuan puan tahu, siapa yang ada masalah tuan puan, kalau perlukan bantuan, tuan puan boleh saja klik consultation kami. Okey, jadi kami akan boleh set appointment untuk consultation tuan puan, supaya kami boleh bantu tuan puan apa-apa masalah yang tuan dan puan hadapi lah. Jadi tuan dan puan, kalau beberapa hari lepas bila saya berjumpa dengan appointment dengan klien tuan puan, so mereka ni dia jadi dia kata ada yang tak nak senam, ada yang kata tak ada masa nak senam. So tuan puan, sebab tu tuan puan, senaman ni pun kena tengok juga dengan kita. Okey. So dia bukanlah rigid sangat. Kalau you tak buat tu dosa sampai masuk neraka tu tuan puan, tak ada. Okey. Tapi dia perlu dilakukan. Okey, saya bagi link kat sini tuan puan. Kalau sekiranya tuan puan ingin mendapatkan khidmat konsultansi secara percuma kami, klik kat link yang saya dah bagi tu. So tuan puan, kita nak fokus sekarang, okey, tentang
antara senaman, okey, antara senaman 2 atau 3 kali mana yang bagus, ataupun 4 hingga 6 kali ke atas. Alright, so saya ambil kajian ni tuan-puan, Paul, susah nak sebut namanya, Colquhoun, RJ et al. Alright, 2018, training volume not frequency indicative of maximal strength adaptation of resistance training, Journal of Strength and Conditioning Research 32 1207-1213. So tuan-puan, apa yang didapati dalam kajian dia tuan-puan, dia kata tuan-puan, sama ada you training 3 kali seminggu ataupun 6 kali seminggu, okey, muscle growth, dia fokus kepada muscle growth dia, okey, adalah tak ada perbezaan yang signifikan sangat. Bermaksud lebih kurang sama je tuan-puan. Okey, so tuan-puan, kita nak cakap apa, sama ada you training 3 kali seminggu, you training 5-6 kali seminggu, tapi saya hanya fokus kepada latihan bebanan. Saya tak cakap kardio tuan-puan. Kardio dia cerita lain. Okey, kalau you nak buat kardio in between boleh, tapi sebab apa saya nak ceritakan latihan bebanan, sebab orang kat luar sana, terutama wanita, mereka takut sangat nak buat latihan bebanan. Sebab apa? Dia orang kata nanti badan jadi sador. Sebab apa tuan-puan? Nanti dia kata peranakan jatuh lah, nanti dia kata macam-macam lah tuan-puan, urat lah, apalah. Tak tuan-puan, sebab tu ACSM dia dah bagi guideline kena masukkan latihan bebanan dalam rutin latihan kita. Kerana apa tuan-puan? Ada banyak sebab. Antaranya pasal nak develop otot tu supaya ada strength. Bila ada strength, you punya sakit sendi dan otot akan berkurangan tuan-puan. Sebab itulah latihan bebanan ni compulsory dimasukkan dalam rutin harian kita, rutin latihan kita. Sama ada tuan-puan prefer nak berlari ke, tuan-puan prefer nak skipping ke, tak kisah, tapi latihan bebanan masukkan juga kat dalam ni. Jadi tuan-puan, tadi kajian tu dia cakap sama ada kalau tuan dan puan tak ada masa memang jenis saya tak ada masa, just allocate 30 minit saja, mungkin sepanjang untuk satu sesi, paling tidak 2 hingga 3 kali seminggu cukup. Dan intensiti yang kita buat ni, kalau boleh janganlah angkat tu macam tak ada perasaan, biarlah ada challenging. So cukup tuan-puan. Kalau you tak nak buat cardio apa, sebab apa, dalam resistance training tu, bila you once you pump you angkat berat, jantung you pun tetap akan ada beneficial juga. So you akan dapat 2 in 1. Okay tuan-puan. Jadi kalau kita tengok balik kat sini, latihan sekurang-kurangnya 2 kali seminggu. Okey, kalau tuan dan puan nak buat latihan 2 kali seminggu untuk setiap kumpulan otot tuan-puan, so tuan dan puan boleh buat macam gini. Jadi kira-kira macam ni, 2 hingga 3 kali seminggu. Kalau tuan dan puan nak buat macam exercise yang mungkin orang dah tak ada masa so buat 2 hingga 3 kali seminggu, buat the whole body, the whole body exercise. Okey, maksudnya kita carilah 10 exercise. Okey, 10 exercise ni kita bagikan dekat upper body, core body dan lower body. Jadi mungkin kita boleh buat upper body 3, core 4, balik 3. So kita buat semua sekali dalam satu rutin workout tu. Okey, mungkin dalam 30 minit tu buat je lah. Okay, boleh faham ni untuk orang yang tak ada masa. Sebab apa tuan-puan? Kalau saya cakap pasal penyusunan exercise yang terlampau perfect sangat, saya risau you all tak boleh nak cope. Okay, jadi kalau you ada masa, then 2 hingga 3 kali you buat the whole body, dan the rest of the day you boleh buat jogging, atau you boleh buat skipping, ataupun apa-apa saja aktiviti yang you rasakan sesuai. Okay, cuma janganlah buat setiap hari. Okay, paling-paling tidak adalah 2 hari rest atau 1 hari rest tuan-puan. Okay, dan latihan bebanan you letak masukkan dalam 2 hingga 3 kali dalam seminggu tu. Okay, alright. So tuan-puan, kita teruskan. Sekiranya kalau you nak buat exercise dalam gym, okay,
untuk apa orang kata, you ada banyak masa lebih kan, dan memang you ni jenis suka main gym, so you mungkin boleh buat 4, 5 atau 6 kali seminggu. Cuma kita splitkan training ni. Splitkan training macam mana? Maksudnya contoh, hari ni kita akan buat upper body, chest dengan tricep contoh. Lepas tu besok lusa abs dengan ni dan leg D, dan ataupun you boleh susun juga kalau boleh you dapatkan 2 kumpulan otot ni dalam seminggu 2 kali. Contoh kalau chest hari Isnin, hari Jumaat tu chest balik. Okey, back hari Selasa, hari Sabtu back balik. So dalam satu minggu you try dapat hitkan 2 kali. Okey, tu kalau you ada masa banyak lah. Okey, dan untuk otot-otot yang lain lah. Okey, ni contoh tuan-puan kalau sebab saya fokus kepada gym saja, sebab saya rasa tuan dan puan memang dah biasa sangat dengan exercise yang buat cardio kan. Okey, jadi kalau you ada masa yang panjang, you memang boleh allocate masa yang banyak untuk you buat exercise di dalam gym. Better you splitkan juga. You splitkan untuk 5 kali seminggu atau 6 kali seminggu pun boleh. Okey, dan make sure satu hari tu mesti rest lah. Alright tuan-puan. So tuan-puan, setakat ni saja. Jadi tuan-puan, saya nak beri apa ni, Allahu Akbar. Cuma tuan-puan, apa yang saya cakap ni dia adalah cadangan. Okey, tapi tuan-puan, dalam kajian tu cakap kalau you tak ada masa pun 2 hingga 3 kali seminggu pun still boleh juga. Faham So tak ada isu mana-mana you kena exercise sampai nak mati ke, exercise sampai orang kata exercise yang panjang ke. So tak ada isu macam tu. Okey tuan-puan, jadi apa-apa pun dia patah balik pada diri kita. Okey, mana satu exercise yang sesuai dengan diri kita, ataupun masa kita, bukan sesuai dengan diri, masa kita tuan-puan. Okey tuan-puan, okey, saya nak greet lah kawan-kawan. Waalaikumsalam Alif. Waalaikumsalam Puan Zu. Sam, maksimum seminggu berapa kali course untuk weight training? Kalau saya dah jawab tadi, sekiranya macam ada banyak masa untuk weight training, katakan boleh allocate 5 kali seminggu, 6 kali seminggu, so susunan training adalah sebaik-baiknya kita buat split rutin. Kenapa kita buat split? Split ni maksudnya kalau kita hari ni buat pull, kita buat chest, besok kita buat leg, chest push, besok kita buat leg pula, pull, tarik, exercise yang tarik. Ataupun kita boleh bagikan contohnya chest dengan shoulder, lepas tu besok kaki, lusa back dengan bicep, dengan tricep, contoh macam tu kan. So kita buatkan dia supaya dia split. Okey, dan otot-otot yang kita dah train hari ni besok jangan di train lagi. Kalau kata Syam tak ada masa, okey, ada 2 kali seminggu, saya strongly suggest buat the whole body workout. Okey, upper body, lower body, core, hentam 1 kali dalam satu sesi. So sebab kita ada 2 atau 3 kali je training seminggu. So berapa kali yang you nak training is up to you, berapa masa yang you boleh allocate untuk you exercise. Okey, right. Kalau nak buat cardio dan weight resistance sekali, kalau bagus nak buat mana dulu Hafiz, tak kisah Hafiz, you nak buat cardio boleh, lepas tu you nak buat weight, atau you nak buat weight diakhiri dengan cardio, is okay, tak ada masalah. Okay, sebab ada orang cakap kita nak buat weight dulu untuk depletekan glycogen store kita, supaya bila kita buat cardio tu orang kata kita dah boleh target pembakaran lemak pada ketika itu. Tapi pada saya kadang-kadang badan kita ni ada respon di other way. So you boleh test kat mana-mana, atau mungkin you boleh mula dengan cardio dulu, lepas tu akhir dengan weight, ataupun mana-mana, tak kisah pun boleh juga. Kalau you nak buat interval ni bermaksud you buat cardio sekejap 10 minit, you buat weight, lepas tu you buat cardio 10 minit, lepas tu weight. So last kali is depend berapa lama you boleh spend time untuk exercise. Sebab apa? Ramai orang ni banyak alasan kan tak nak exercise kan. So patah balik pada kita, mana yang sesuai dengan masa yang kita ada. Kalau kita dah tak ada masa,
Contohnya kalau macam Hafiz kata macam ni, mungkin masa dah tak ada. Jadi why not you buat weight dalam bentuk circuit. Weight dalam bentuk circuit ni maksudnya kita buat station lah. Okey, ataupun kita buat hit. So pun boleh juga Hafiz. Latihan beban boleh komen sekali dengan boleh Nur Farihin. Boleh tengok video saya yang sebelum ni. Okey, saya ceritakan tentang latihan bebanan versus cardio. Memang kita ada cerita tentang isu ni. Kalau buat hit contoh macam push up tu kira weight training juga ke? Boleh juga. Sebab kalau hit ni dia sebenarnya dua-dua ni saling berkait. Dia tak ada pun cardio je. Wait dia tak ada. Sebenarnya dia berkait-kait juga. Okey, kalau you dah buat hit ni, hit dia macam ni Hit adalah satu metod lah. Satu metod latihan. Okey, di mana dia ada fasa kerja, fasa latihan dan juga fasa rehat. Tuan dan puan jangan salah faham. Hit ni bukan buat kat gym saja tau. Hit juga boleh pergi swimming, boleh pergi cycling, boleh pergi running. So, contoh macam ni, kalau saya nak buat hit dalam keadaan saya running, saya akan buat contohnya lari pecut 10 saat. Saya lari pecut 10 saat dan saya rehat 30 saat. So ni 1/3. Jadi saya akan ulang tu dalam masa 10 kali ke 5 kali ke. Sama juga kalau kita pergi swimming. So kalau kita pergi swimming, kita ada contohnya kita akan daripada kan panjang ni kan 50 meter, kita cross kat sini. So kita cross kat sini, kita ambil timing, mungkin ambil masa 20 saat sampai yang lebar ni kan. So kita rehat. Kalau 20 saat kita rehat mungkin kali 2 lah. Jadi 40 saat rehat. Habis 40 saat kita patah balik. So hit ni dia bukannya semestinya kita angkat beban ataupun exercise yang macam push up je tau. Hit ni method training dia adalah mesti ada jeda kerja dan juga jeda rehat. Faham Jadi apa saja aktiviti yang kita boleh buat, kita buat dalam fasa rehat dan juga fasa kerja, and it depends dengan intensity. Makin tinggi intensity kita, contoh kalau kita lari pecut, definitely kita tak akan boleh buat panjang, mungkin 10 saat. Jadi rehat kita mungkin tinggi sikit, 20 saat atau 30 saat. Dia boleh 1/1 atau 10 saat. Nak lari pecut 10 saat, rehat 10 saat, lari pecut, tu memang muntah lah, meninggal dia lagi. So macam tu cerita dia. Boleh faham Waalaikumsalam Nurliza. Puan Nurliza, terbaik ke? Begitulah. Nak tanya dalam keadaan fikir sekarang memang tak dapat nak ke gym, ada strategis yang senama yang boleh buat sendiri gym tak apa-apa saja. Cikgu Saiful, apa-apa saja pergerakan yang terancang yang dibuat berulang-ulang kali, ada dos latihan ni maknanya intensiti kita, dan juga dia ni mensasarkan kepada kita punya fitness komponen kesihatan. Contohnya ada jantung, ada otot, ada kekuatan otot, ada daya tahan. Cukup tu cikgu. Apa-apa saja cikgu boleh buat. Contoh saya katakan mungkin cikgu kata nak buat exercise dekat rumah. So you boleh buat push up, you boleh buat sit up. Mungkin kalau you tak ada masalah lutut, you buat setengah jam pun boleh. Kalau ada masalah lutut, elakkan. Boleh buat squat. Dah ada 3 exercise kan. Lepas tu boleh buat lunges, boleh buat pull up, dan juga boleh buat side step, kiri kanan. Boleh buat flatter kick. 7 exercise ni. Jadi cikgu buat macam ni. Buatlah exercise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Patah balik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buatlah 3 set. Tapi ada rehat lah. So rehat ni, kalau lah kata cikgu dah lama tak exercise, jangan sekali-sekali rehat pendek. Kita rehat je sampai kita boleh recover dan buat semula. Tapi once bila kita badan dah beradaptasi dengan latihan, so kita baru start main dengan hit. Hit ni maksudnya kita buat 20 saat, lepas tu rehat 10 saat. Ataupun kita buat 30 saat, rehat 10 saat. Ataupun kalau cikgu tak nak buat macam tu, cikgu nak kira 15 kali 15 kali nak rehat berapa saat. So kita buat macam tu lah. So susunan latihan tu is up to you. Kalau macam Tabata tu, coach, kenapa? Tabata tu je lain dia ada protokol. So dia beza Tabata dengan hit. Tabata ada protokol dia, mesti 20-10. Dia tak boleh lebih. Kalau siapa buat Tabata 40-20 tu bukan Tabata nama dia, tu tak betul.
Itu tak betul ataupun Tabata orang kata buat 1 jam, itu sebenarnya bukan Tabata pun tak betul. Jadi Tabata memang protokol dia 20-10. Itu beza antara HIIT dengan Tabata. Alright, okay. Thank you coach untuk idea interval training combine strength. Boleh, terima kasih. Sama-sama. Apa beza cardio dengan endurance? Cardio ni dia more dengan cardio. Endurance ada daya tahan jantung, dan ni endurance ni saya tak pasti yang Puan Juliana ni maksudkan adakah kepada jantung atau kepada otot. So kalau katakan kepada otot, kemampuan otot buat berulang-ulang kali, okey, tanpa rasa letih kalau boleh. So dia ada satu testing yang kalau katakan kita nak test seseorang tu, kita akan buat contoh push up kan. So kita akan buat push up 1 minit, berapa kali dia boleh buat. Jadi kalau dia tak boleh buat dalam masa kalau katakan dia buat 10 dalam masa 1 minit, maknanya dia punya daya tahan otot memang poor lah. Okay, contohlah ni contoh right. Okey tuan-tuan, kita dah masuk minit yang ke-20. Saya ada ke soalan yang tak ada tanya? Ada yang nak tanya ke? Okey tuan-tuan. Tuan-puan, sekiranya kalau ada apa-apa yang tuan-puan ingin bantuan kami dan sebagainya, kami ada sediakan satu borang untuk set appointment. So kita boleh bincang dan macam mana kita boleh bantu tuan-puan Okey. Coach, pagi cardio, petang weight training, ada apa-apa kesan yang tak baik okey, tak ada masalah. Kalau katakan okey pada you, okey lah, tak ada masalah. Cuma janganlah sampai apa orang kata berlebihan sangat. Okey, tuan dan puan kena faham macam ni je. Kalau tuan dan puan fokus untuk turunkan berat badan, adalah tuan dan puan perlu bawa diri tuan dan puan, latihan tuan dan puan ke arah itu, tak perlu lebih. Okey, sebab kadang-kadang bila kita buat lebih, ada potensi untuk kita dapat sakit. Okey, bukan sakit, kecederaan. Kita tak nak along the way kita punya journey ni kita mengalami kecederaan. Itu kita paling takut sekali. Sebab once bila you cedera, confirm you akan rehat, makan you tak jaga, you akan gain balik. So penatlah tuan-puan kan. Jadi sebaiknya tuan-puan adalah you pilih senaman yang sesuai dengan objektif. Sebab tu tuan-puan, kalau dalam personal kita punya consultation kan, memang kita akan tanya tuan-puan, you punya goal ni apa. Kalau you tak ada goal tuan-puan, saya nak bantu macam mana? Sebab you tak ada arah yang nak dituju dengan tepat. You kata saya kat Johor, you cakap saya nak jumpa saya nak pergi Johor lah. Nak pergi Johor, tapi tak tahu saya Johor kat sebelah mana kan. Pergilah Muar, pergilah Segamat, pergilah Kota. Kalau nak tahu saya Johor, kat Johor Baru. Jadi kita ada arah tuju yang spesifik. Kalau sampai kat Johor, you menggagau lah mencari. Saya pula cakap kat Johor Baru. Johor Baru ni ada lagi luas. You carilah saya kat Johor Baru ni. Pusing sana pusing sini, tak jumpa-jumpa. So macam tu juga bila kita dalam pengusahaan berat badan, objektif pertama kita kena jelas tuan-puan. You nak apa sebenarnya? You nak kurus. Okey, macam gini training untuk kurus, tak perlu teruk. Unless kalau you kata saya nak jadi bina badan Sam kata saya nak ganti Sazali Samad itu dah lain cerita kan. So kita dah tak tune kat sini. Kita dah tahu awak kalau nak jadi Sazali Samad, cara dia macam ni, step dia macam ni. Faham bukanlah kata orang tu kurus, kita tanya macam mana sis kurus, macam mana sis, saya skipping, you pun skipping. Yang seorang lagi, sis dah kurus, macam mana, saya hiking, you pergi panjat gunung, lalas you injured kan. So dia tak selari dengan ni. Faham Waalaikumsalam Aisyah Nadia, mantap. Okey tuan-tuan, saya rasa sampai sini saja tuan-tuan. Sekiranya kalau ada apa-apa saja tuan dan puan ingin kan penjelasan ataupun ingin penerangan ataupun inginkan perkhidmatan kami tuan-puan, kami feel free saja, you all boleh klik dekat link yang saya dah bagikan untuk khidmat consultation secara percuma. Jadi tuan-puan, sampai kita jumpa lagi
InsyaAllah minggu depan tuan-tuan sebab besok malam saya ada kelas dengan hari Jumaat bersama dengan peserta-peserta workout from home. Jadi saya kena prepare lah untuk mereka. InsyaAllah kita jumpa hari Ahad atau Isnin nanti. Apa-apa saya akan update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Tuan dan puan, sorry tolong like dan share. Tolong share banyak-banyak, tolong like banyak-banyak, bagi tag kat kawan-kawan yang mana yang apa orang kata mempunyai masalah ni lah, yang kata tak ada masa nak senam tu. Okey tuan-tuan, jumpa lagi.